Untuk hari ni aku nak cerita pasal asal-usul nama Baling Kedah yang dikatakan terkait dengan kisah Raja Bersiung. Asalnya kisah Raja Bersiung ni adalah merupakan raja yang kelima negeri Kedah dan merupakan keturunan keempat Merung Mahawangsa. Nama sebenar Raja Bersiung adalah Ong Mahaderita Deria. Dikatakan mak kepada Ong Mahaderita Deria ni merupakan suku kaum Batak Carnivorism. Dikatakan suku kaum yang agak agresif, iaitu macam makan darah, makan daging manusia, dan terlahirnya Raja Bersiung. Pada pemerintahan Raja Bersiung, terjadinya kezaliman di mana Raja Bersiung ni walaupun rakyat buat salah sikit je akan dihukum pancung. Makanan kegemaran Raja Bersiung ni gulai bayam. Santapan gulai bayam tu macamkan santapan utama untuk dia. Raja Bersiung ni pun ada satu hobi, iaitu hobi dia adalah suka pergi memburu. Tapi pada satu hari ketika Raja Bersiung keluar memburu, di kediaman istana, tukang masak tengah menyediakan santapan untuk Raja Bersiung. Buat-buat tu tiba-tiba dia terhiris tangan dia, sampailah darah kat tangan dia ni jatuh ke gulai bayam favourite Raja Bersiung. Oh, sudah dah. Dia punya gelisah dia tak tahu nak kata lah sebabkan oleh darah yang dah masuk kat santapan Raja Bersiung ni. Tapi tiba-tiba pula dah Raja Bersiung dah balik dah waktu tu. Disebabkan oleh Raja Bersiung dah balik dah, maka si tukang masak ni pun terpaksa menyediakan makanan tersebut. Tapi peliknya, pada hari itu Raja Bersiung menikmati santapannya, sedap nak makan. Dia makan gulai bayam tu dengan penuh nikmatnya. Disebabkan oleh faktor santapan dia yang pada hari tu lain daripada yang lain, maka dia minta untuk tukang masak tu untuk buat rasa yang sama. Disebabkan oleh faktor takutnya dengan Raja Bersiung, maka tukang masak tu pun jujurlah bagi tahu ya sebenarnya dia menyediakan santapan dengan darah yang ada luka pada jarinya. Jadi Raja Bersiung mengarahkan pengawal istana untuk ambil panduan yang membuat kesalahan jenayah yang paling teruk untuk dijadikan sebagai korban makanan santapannya. Setiap hari berlakunya korban di penjara, maka Raja Bersiung mengarahkan pegawai istana untuk mencari kesalahan rakyat untuk dihukum mati supaya boleh menjadi santapan makanannya. Disebabkan oleh faktor tak tahan sangat dengan kekejaman yang berlaku, maka rakyat pun bersepakat untuk menggulingkan Raja Bersiung. Santapan punya santapan darah. Sampailah satu hari gigi Raja Bersiung rasa sakit, maka Raja Bersiung pun panggillah doktor. Kalau kita panggil doktor lah kan. Panggillah doktor untuk cek kenapa. Lepas tu doktor pun cakap kata yang Raja Bersiung ni dah ada gigi. Raja Bersiung ni dia punya rasa bangganya sebab dia ada gigi, maka rakyat akan lagi takut daripada dia. Padahal yang jadinya sebaliknya. Dahlah rakyat waktu tu tak suka dia. Bila tahu yang dia ada gigi bersiung, lagilah rakyat protes nak gulingkan dia. Maka rakyat negeri Kedah pun pada ketika itu bersatu untuk tolak pemerintahan Raja Bersiung. Majoritinya penduduk Raja Bersiung ni adalah merupakan nelayan. So pada satu ketika itu sekelompok nelayan berkomplot untuk menyerang istana. Namun disebabkan oleh faktor kekuatan pertahanan istana, maka ramai nelayan yang tertewas dan ramai yang mati disebabkan oleh pertempuran tersebut. Dan salah seorang daripada nelayan tersebut adalah merupakan adik kepada menteri istana. Dia rasa berang, jadi dia berdendam. Dia tak mau pun tahta, dia cuma nak gulingkan untuk balas dendam. Lagi satu disebabkan oleh faktor Raja Bersiung ni dah melampau sangat dia punya kezaliman dia. Step first dia adalah dengan cara dia menghasut menteri-menteri supaya berkomplot dengan dia untuk menggulingkan Raja Bersiung. Dan yang keduanya, dia berkomplot dengan rakyat pula. Pada satu ketika Raja Bersiung keluar memburu, dia bersepakat dengan orang kampung untuk orang kampung mengelilingi istana supaya Raja Bersiung ketika keluar daripada istana, dia dah tak boleh balik ke istana balik dah. Disebabkan oleh faktor terkepungnya orang kampung di istana. Ketika Raja Bersiung habis keluar memburu, dia pun nak baliklah ke tempat asal dia kan. Tempat asal, dia nak balik istana lah cerita dia. Lepas tu dia nak balik istana tu,
Dia tengok penduduk kampung kelilingi istana. Jadi dia perintahkan pengawal-pengawal yang ikut dia memburu waktu tu untuk jaga dia dan boleh bawa dia masuk ke istana dengan selamat. Tapi disebabkan oleh faktor pegawai istana yang ada dengan dia waktu tu dah pun berkomplot dengan menteri yang nak menggulingkan dia, maka pegawai istana pun tak buat apa-apa waktu tu. Jadi disebabkan dia rasa pelik lah, tapi dia dah terlintas dalam pada otak dia, kata okay, dia pun ni dah berkomplot lah nak jatuhkan dia, nak bunuh dia. Dia pun lari ke masuk hutan buluh. Dia hidup dalam hutan buluh tu, dia jadi macam serba tak kena tau. Dia nak lalui kehidupan yang normal. Jadi dia membuat keputusan untuk buang dia punya siung tu. Masa dia nak cabut dia punya siung tu, dekat kawasan tu dikenali sebagai Pulai. Pulai ni nama asalnya tercetus apabila Raja Bersiung pulas dia punya siung untuk dicabut lah. Dia baling dia punya siung tu lalu dekat satu kawasan yang dikenali sebagai Wing. Disebabkan oleh faktor tercetus namanya Wing ni, dia baling tu kan dia macam bunyi lah, Wing kan. So lalunya dekat Wing tu punya siung tu jatuh dekat satu kawasan yang dikenali sebagai Sio. Maka tercetusnya nama Bali, nama Pulai, Wing dan Siung di daerah Baling, Kedah.